Okey, dan saya akan mute-kan dulu rakan-rakan semua, ya, walau macam mana pun kalau ada soalan tu boleh unmute-kan mikrofon macam biasa dan bertanyakan soalan untuk kita sama-sama belajar, ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya pun sama-sama belajar ni, ya. Saya berkongsi ni sebenarnya juga proses pembelajaran, ya, sebab ilmu Al-Quran tu luas, ya, dan perlu kita teruskan pembelajaran tu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk bersama dalam usaha kita menambahkan pengetahuan kita kepada kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Fokus, mungkin saya boleh ingatkan kepada tuan-tuan, fokus saya sekarang ni ialah untuk kita mengenal kalimah dulu, ya. Mengenal kalimah. Walaupun tafsir dan tadabbur tu juga penting, tetapi bagi saya sebelum kita masuk kepada tafsir dan tadabbur, ya, kita perlu kenal kalimah dulu. Ya, kalau kita terus kepada cuba memahami ayat Al-Quran dan mendalami, itu dipanggil tafsir dan tadabbur, tetapi kita tidak mengenal kalimah tu, ada missing gap. Ya, ada missing gap dipanggil dalam proses tu. Sebab tu saya fokuskan kepada tuan-tuan dan puan-puan dulu untuk mengenal kalimah-kalimah, ya. Maknanya tuan-tuan sendiri boleh, ya, mengenal nanti dan menterjemahkan dan memahami konteks-konteks kalimah di dalam ayat tu. Maka tuan-tuan insya-Allah, ya, dengan bantuan Allah boleh mentafsirkan ayat. Okey, banyak perbezaan tu, ya. Kalau kita tidak mengenal kalimah, kita tidak boleh mentafsir, ya. Kita tidak boleh tafsir dan kita akan hanya bergantung kepada tafsiran orang lain lah. So kita akan terus bergantung kepada ustaz-ustaz untuk menerangkan kepada kita, ya, sebab kita sendiri tidak boleh, sebab kita tak kenal kalimah. Sebab tu pembelajaran Al-Quran ni kita akhirnya kita sepatutnya boleh mentafsir, ya, menterjemah, mentafsir dan mentadabbur. Bukan yang kita boleh dengar tadabbur dibuat oleh orang lain kepada kita. Boleh, tapi itu permulaan lah, ya. Tapi sepatutnya proses pentadabburan tu berlaku kepada kita sendiri, ya. Maknanya tak selama-lamanya kita hanya mampu mendengar saja, ya, orang lain mentafsir untuk kita. Inilah bezanya program yang kita jalankan ni, supaya kita membentuk kemahiran tu, ya, kepada diri kita sendiri. Sebab kita nak Al-Quran tu sentiasa bersama dengan kita, mana kita kena kenal kalimah-kalimah, ya, kalimah tu, dan kita boleh memahaminya. Alright, so saya akan terus kongsikan kepada kita sebenarnya sudah mengakhiri kalimah-kalimah yang dibentuk daripada 3 huruf akar alif, mim, nun, ya. Cuma mungkin sebelum saya pindah perbincangan kita, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu saja daripada senarai-senarai yang ada tu, walaupun banyak lagi yang sebenarnya saya tak cover, ya. Mungkin tuan-tuan sendiri boleh membuat analisa ataupun pembelajaran sendiri. Cuma saya nak senaraikan perkongsian satu saja, ya, iaitu ni daripada alif, mim, nun, untuk tujuan QCash Academy, ya. Walaupun kita menggunakan korpus ni, kita tidak mengikut
cara korpus ya menyelarakan atau display bahasa Melayu dia apa? Memaparkan. Ya, memaparkan 3 huruf akar yang berbabit dengan alif ya. So pendekatan kita tidak menggunakan hamzah qata'. Kita menggunakan alif mim nun. Itu QHS punya approach ya. Nanti kalau tuan-tuan tengok berbeza jadi tuan-tuan kena faham ya. Bila QHS buat program, QHS tidak semestinya mengikut saja ya rujukan-rujukan. Kita menggunakan rujukan tetapi tidak semestinya kita mengikut saja. Ya, kita membuat pendekatan yang lebih baik, yang lebih berkesan. Kadang-kadang kita tengok dalam beberapa rujukan ada perbezaan ya. Ada perbezaan, jadi kita buat rumusan apakah yang terbaik, yang tu yang kita kongsikan dengan tuan-tuan, dan kita ada, kalau perlu kita boleh terangkan ya kenapa kita tidak menggunakan alif, tidak menggunakan hamzah qata' tetapi menggunakan alif. So sepatutnya ini alif ya sebagai clue ya dalam huruf dia adalah alif. Bila membina kalimah barulah dia bertukar kepada hamzah qata'. Ya, sebab alif itulah yang huruf ilah, bukannya huruf hamzah ya. Huruf hamzah. Jadi sebab tu kita menggunakan alif. So kita dah berkongsi dengan tuan-tuan dulu banyak dalam 537 form ataupun case form 4 wazan keempat kata kerja ya dalam bentuk mana ya. Lepas tu kita pergi ke yang ni lah ya, 202 dan 22 dan 6. Doktor dah share screen ke belum? Oh belum ya. Sorry ya. Saya baiklah you remind ya. Sekali-sekali kena remind ya, sebab apa kalau dah start apa tu fokus pada penerangan tu kadang-kadang lupa. Okay, thank you. Ya, okay, semula ya. Tadi maknanya saya bercerita tanpa berkongsikan skrin ya. Okey, ini senarai semua kalimah-kalimah yang dibentuk daripada alif mim nun ya. Di mana datang alif mim nun tu ialah kita mengupas kalimah amanna dalam ayat ke-8 Al-Baqarah okey ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna. So daripada amanah tu saya lihat kongsikan dengan tuan-tuan keseluruhan kalimah-kalimah yang juga dibentuk daripada alif mim nun ya. So saya ingatkan sekali lagi, tadi saya mengingatkan tapi tak tunjuk skrin ya. So tuan lihat sini, di sini dia tulis hamzah qata' mim nun ya. QHS Academy menggunakan pendekatan berbeza sikit. Kita tak gunakan hamzah qata' mim nun, kita gunakan alif ya. Sebab kita gunakan bukan satu rujukan ya, kita guna banyak rujukan. So dalam antara rujukan-rujukan ataupun pendekatan kita, setelah kita melihat beberapa rujukan tu, kita buat pendekatan yang terbaik lah ya, yang terbaik. So kadang-kadang kita tengok sedikit berbeza ya. So bila kita menyebut huruf akar kepada kumpulan kalimah ni ialah alif mim nun, kemudian dia membentuk kata dasar amina yang ni ya, yang form 1 verb ni ialah kata dasar dia itu amina. Dan kita telah berkongsikan banyak minggu daripada amina membentuk kata terbitan dalam wazan keempat ya. Wazan keempat iaitu amana ya, amana. Itu banyak 537 case ya. Kita tidak pergi mengupas semua 537 kerana banyak di antara perkataan itu dia berulang kali ya. So saya harapkan tuan-tuan pun sudah mengenal ya konteks-konteks kalimah di dalam case ini, dan kita telah berkongsikan yang dalam bentuk active participle ni ya, form 4 active participle
sama ada dalam bentuk muzakkar mukminun ataupun bentuk muannas, ya, yang mufradah mukminatun dan yang jamak mukminatun, ya, mukminatun. So itu semua dah selesai, ya. Nah, minggu ni kita nak masuk ke kalimah baru pula, tapi sebelum tu saya nak kongsi satu je, ya, supaya tuan-tuan sekurang-kurangnya boleh apa kata, mengenal, ya, iaitu ada satu lagi. Ini dalam wazan ke-8, ya, wazan ke-8. So tuan-tuan tengok situ wazan ke-8, saya besarkan sikit. Apa kalimah dia? U'tumina, ya. U'tumina. Okey. So wazan ni dia satu kes saja, ya. Mungkin lain kali kita jumpa, kita akan boleh mengenal dia, ya. U'tumina, kalau kita menyebutnya, tulisan dia u'tumina, ya, tetapi kalau kita menyebutnya dia lah u'tumina, ya. U'tumina. Sebab apa? Hamzah, pertemuan dua hamzah qata' yang hamzah ni, satu hamzah wasal yang dibunyikan tu, ya, sama ada hamzah qata' ataupun hamzah wasal dengan hamzah. So orang Arab dia tukarkan kepada mad badal, ya. Dia tukar kepada mad badal, menyebutnya sebagai u'tumina, ya. U'tumina. Hamzah wasal ni dibunyikan sebagai u. Kenapa? Sebab ta, huruf ta tu huruf ketiga dalam kalimah tu berbaris hadapan. Jadi u'tumina, ya. Tetapi dalam tulisan tidak boleh ditukarkan kepada mad badal, ya. Kenapa agaknya? Itu yang kita nak perkongsikan, ya. So kita akan tengok konteks sebab kalimah Arab ni very versatile. So kita kena memahami dari banyak angle, ya, banyak perspektif. Kalau kita hanya belajar satu perspektifnya, kita tak akan faham. Sebab tu saya selalu emphasis pembelajaran secara simbiotik ni, ya, secara holistik dengan simbiotik untuk kita mahir kalimah, ya. Kalau kita hanya belajar satu benda saja tak boleh, ya, tak dapat. Okey. So manakah kes u'tumina, sedangkan tulisan dia di sini dia tidak tukarkan kepada mad badal, ya. Kenapa tak boleh? Sebab ada sebab dia, ya, tapi dibunyikan dengan bunyi mad badal apabila kita menyebut kalimah, ya. Tetapi kalau kalimah ni disebut di dalam ayat, kita membacanya daripada dalam ayat, bermakna kita menyebut secara wasal, iaitu ada kalimah lain sebelumnya, dia tidak dimad badalkan, ya. Hamzah wasal ni digugurkan. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. So manakah Muskil sikit. Ya. Bila dia tidak mak badal situ, tapi dia dah baca, dibaca dua rakaat, adakah maknanya berubah? Tidak. Tidak. Tak berubah. So sama ada kita baca secara mad badal ataupun kita membacanya secara wasal, so maknanya tetap samalah. Dan itu dia jadi pecah pada dua kalimah. Dua kalimah? Satu Dua kalimah? Ya, satu kalimah. Kenapa dua pula? Okey, ya. Ini dia kalimahnya ialah dia dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 283. Kalimah dia yang ke-16, ya. Nampak u'tumina, ya. U'tumina juga kita baca dengan u'tumina. So, tetapi dalam ayat ni kenapa disebut dalam u'tumina bukannya kerana dalam pembacaan secara wasal, ya, iaitu fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil lazi, ya. Dia diwasalkan allazi dengan tu'mina ni, tak bolehlah baca badal pula. Jadi falyu'addil lazi, lepas tu u'tumina. Tidak, ya. Sebab dia wasal, apa yang berlaku? Ini bukannya alif, ini adalah hamzah wasal. Jadi hamzah wasal tu digugurkan dalam bacaan
Jadi Z ini tadi terus kepada hamzah qata' yang mati itu. Jadilah zitumina. Sebab itulah dalam tulisan dia tidak tukarkan hamzah qata' ni kepada mad waw, ya. Kalau tidak, kalau kita menulis dia secara apa? Secara mad badal, macam mana kita tulis? Kita akan tulis sini sebagai hamzah qata' yang berkaki alif berbaris depan ini dengan waw. Itu cara menulis mad badal dia, ya. Tetapi sebab dia bersambung dalam ayat, so kita tidak tulis secara mad badal, tapi kita tulis secara hamzah wasal dengan hamzah qata' yang berkaki waw dan sukun, supaya di dalam pembacaan kita boleh sukunkan, ya, sukunkan hamzah tu. Jadilah fal yu'addil lazitu mina amanatahu, ya. Nah, kalau kita tukar pada mad badal dalam tulisan, jadi kita lain bacaan dia, ya. Kita kena mad badalkan kat sini. Jadi kita tak boleh matikan hamzah qata' tu, ya. Tak boleh gugurkan. Kalau mad badal dah tak ada hamzah wasal dah. Nah, ya, dia akan jadi kita bacaan dia fal yu'addil lazi 2 harakat, 2 harakat lagi tumina. Ya. Tu orang Arab tak baca macam tu. So, orang Arab dia baca apabila secara wasal fal yu'addil lazi tumina amanatahu, ya. Okey, mungkin saya kongsikanlah sikit tadi saya pun dah prepare lah untuk tuan-tuan puan lebih kurang untuk memahami. Ya. Okey. Okey, so dia pun sama daripada alif mim nun, ya. Daripada alif mim nun juga menjadi aminah kata dasar. Okey, sekarang dia adalah mungkin saya terangkan dulu, ya. Terangkan dulu apa kalimah ni, ya. Saya kopikan ke sini. Jadi tumina ni adalah fi'il. Okey, siapa boleh bantu saya? Sambil itu, ya, kita buat latihan. Siapakah agaknya boleh menerangkan apakah jenis kalimah ni? Madi majhul. Betul, ya. Siapa tu? Puan Rima, ya? Ya. Itu memang tahu ataupun buat rujukan? Rujukan. Rujukan, okey. Saya ingatkan tak tengok rujukan tadi. Itu saya nak tabik sikit lah, ya. Memang, mana kalau sampai ke tahap tu memang bagus tu. Kan, ya? Okey, so itu merujuk, ya. Merujuk kepada mana? Korpus lah. Tak, apa ni, ada rujukan lain, ya? Ya. Rujukan mana tu? Apa ni, tafsir Indonesia. Tafsir ni. Okey, so dia kata kat situ apa? Fi'il? Fi'il madi majhul. Mabni. Mabni. Okey. Sorry. So fi'il madi majhul. Betul, ya. Nah, dia fi'il madi majhul. Mabni. Wa lam. Okey. Boleh nak letak apa? Sebab apa dia mabni? Dia bermakna tetap mabni. Yalah, apa faham. Tapi apa? Kenapa dia katakan mabni di sini? Tidak. Rujukan tu tak ada dia menerangkan ke? Dia tulis kata kerja pasif bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau yang subjek pelakunya tidak disebutkan. Itu majhul lah, ya. Fi'il madi majhul tu. Soalan saya ialah mabni tu. Apa yang dimaksudkan mabni? Madi memang mabni kan? Yalah, tapi apa yang dimaksudkan mabni?
Memanglah mabni kan. I'rabnya tidak berubah. I'rab tak berubah. Betul. Itulah apa yang dimasukkan i'rabnya tidak berubah. Tetap sama di mana pun dia. Utu Dalam mina tu dia tak berubah. Tak mengikut yang sebelum atau kalimah sebelum. So dia maintain. Kalau majrur je. Okey, bagus. Saya sengaja soal sekali-sekala saya buat supaya kita akan apa kata tu berfikirlah ya. Kita tak mahu mengikut saja tanpa memahami bila dia masukkan mabni tu kita kena faham apa yang dimasukkan dengan mabni So mabni memasukkan ini adalah dalam kumpulan fi'il madhi. So fi'il madhi bila dikatakan mabni itu dia bermasukkan dia tidak beri'rab. Dia akan yang bukan mabni itu dia boleh bertukar-tukar i'rab dia. Bila ditukar i'rab tu kadang-kadang baris pun boleh ditukar-tukar ya. Tapi ada juga yang baris yang tidak ditukar, mabni juga. So yang dimasukkan sini mabni ialah kerana fi'il madhi sama ada majhul ataupun maklum, dia kita panggil dia i'rab dia bil fathati. Dia mengambil baris fathah. Dia tidak ada dia tidak ada marfu', dia tidak ada majzum dan dia tidak ada mansub. Dia hanya di baris ataskan saja ya. Itulah dinamakan kenapa dia mengambil mabni ya. Sebagai contoh kat sini utumina, non tu tetap mengambil baris atas. Dia tidak ada tumani mini ke minu ke ya. Dia tetap berbaris atas dengan syarat dia dalam bentuk mufradah. Ya, kalau dia menjadi jamak, dia akan bertukar kepada baris dhammah. Boleh ya. Tetapi dhammah tu bukan bermakna i'rab dia berubah. Tidak. Dia tetap bil fathati. Itu yang dinamakan mabni. Jadi maknanya kalau ada waw dan alif ziyadah hujung ni nun tukar baris dhammah bukannya baris dia. Baris dia itu baris dipaksa namanya. Ya, baris dhammah tu dipaksa bertukar sebab menjumpa dengan waw alif. Ya. Apa saya maksudkan yang inilah ya, katalah saya tambah waw sini. Waw untuk menjamakkan dia dan alif ziyadah ya. Tapi dalam ayat ni dia bukan jamak ya. Waw dulu. Waw dan alif ziyadah. Sebagai contoh ya untuk perbahasan kita. Alright. So katalah untuk jamak ya. So dia akan ditambah wazal yang ini kena tukar, tak boleh baris atas. Baris dia baris atas bil fathati. Tetapi sekarang ni dia tak boleh mengambil baris atas. So Muskil kan? Tak ada jamak ni macam mana? Na tu dah jamak. Tambah wa alif. Nama dia? Kerana mana jamak? Pasal na tu. Na. Na mana? Na ni? Tumina. Nun. Kenapa na jamak pula? Bil fatri tadi. Jadi nak Yang ini mufrad ni ya, bukannya jamak ni. Na di ujung tu bukan jamak kan? Na nun. Na bukan jamak. Kata asal dia. Ini dia kata asal dia ya. Dia 3 raka ni kan. Non 3 raka ni. Dia baris atas tu, mana dia mufradah lagi. Kalau jamak tambah wa alif. Kalau nak jamak tambah wa alif. Ini saya nak demo ni kan.
Kita tambah waw alif, so apa berlaku? Nun ni kena tukarlah ya. Baris Ah, depan. Dia tak boleh baris atas lagi dah. So bermakna nun ni bukannya baris dia. Ya, baris dia tetap yang asal tadi, iaitu utumina tu dia bil fathah. So ini kalau kita nak menerangkan i'rabnya jangan sebut marfu' ya. Dia bukan marfu' ni, dia tetap bil fathati. Itulah yang dimasukkan dengan mabni itu. Okey. So sekarang ni macam mana terjadinya kalimah ni? Dia menggunakan acuan yang ni ya. Ini acuan apa? Fi'il madhi majhul wazan ke-8. Dan waw kecilkan sikit. Zal nun ke-8. Itulah kalimah utumina tu dibentuk ya. Apakah clue-nya kita nak, kalau bila kita tengok kalimah tu, apakah clue dia? Dia mesti ada clue ya, tanda-tanda untuk kita cepat mengenal. Ya. Yang pertamanya wazan ke-8 ialah dia ada penambahan ta ni. Okey. Ta tu mesti ditambah selepas huruf pertama ya. Huruf pertama dalam kata dasar. Kata dasar huruf pertama ialah hamzah qata'. So hamzah qata' sekarang sudah bertukar kepada hamzah qata' berkaki waw. Huruf yang kedua mim di sinilah. Ya. So di antara huruf pertama dan huruf kedua ditambah ta. Sedangkan dia tak ada ta di sini. So bila ada ta tu, itulah clue kalimah wazan ke-8. Ya. Yang ni baris atas lah ya. Sebab tadi kita tukar tu sepatutnya baris atas lah bil fathati. So tu. Itulah clue dia wazan ke-8 ya. Dan persoalannya pula apa ni, kenapa dia ni waw berkaki alif, waw hamzah berkaki waw? Sebab selepasnya Sini hamzah berkaki alif ya. Selepasnya ada ta. Okey, daripada yang ni ke masuk menggunakan acuan ni, tuan-tuan boleh dah lihat ya, iaitu dia mula sebab acuan dia. Okey, di mana acuan ni saya tunjukkan di sini ya, dalam Quranic vocabulary tu. Ini dia. Ya, saya merahkanlah. Sebab dia kuning banyak tu nanti tak nampak pula. Merahkan dia. Merahkan. Tu dia. Tapi merah sangat pula. Okey, ambil tu ya. Okey, acuan fi'il madhi majhul wazan ke-8. So dia mengambil uftu'ila. Ya. Uftu'ila. Maklum dia apa? Ifta'ala. Sini ta baris atas, jadi hamzah wasal tu kena bunyikan i. Okey, tetapi bila majhul dia, acuan dia ialah ta baris depan. Okey. Jadi dia bunyikan uftu. Ya, uftu ila, uftu ila. So bila dia masukkan acuan ni, gunakan acuan ni, jadi hamzah qata' yang pertama menggantikan fa, mim gantikan ain, nun gantikan lam. Ya, bermula dengan hamzah wasal, jadi hamzah wasal diikuti dengan hamzah qata' yang menggantikan fa tu, jadilah hamzah qata' yang sukun. Mim menjadi mim baris bawah sebab ain baris bawah. Nun menggantikan lam jadi nun baris atas. Ya, so sebab dia wazan ke-8 ditambahkan ta di apa, di apa, sebab acuan dia ditambahkan ta, jadilah uftu'ila ya. So kenapa hamzah qata' tu berbaris waw, sebab dia sebab yang ini dia seolah-olah dia berbaris dhammah. Dia tidak berbaris ya, tapi bunyi dia tu berbaris dhammah ya. Dalam undang-undang hamzah qata' kalau
dia baris domah ataupun dia berbunyi domah, dia hamzah yang selepasnya kena berkaki waw. Itulah sebab dia berkaki waw je dia. Okey. Itu ya, itulah penerangan kepada kalimah utumina. Bila kita menyebut kalimah dia ya, sepatutnya dua hamzah yang bertemu ni tukar pada sepatutnya macam ni ya. Saya tunjukkan. Tapi dia tidak dituliskan. Ya. So yang ni kalau mat badal dia sepatutnya tulis macam ni. Yang ini okey, tukarkan kepada sebab nak menyebut dia kena hamzah qata' berbaris depan. Itu mat badal. Kemudian waw. Waw mat. Itu dia. Itu mat badal ya. Tumina. So soalannya kenapa di dalam ayat tu dia tidak tulis tumina macam ni? Kerana ya, dia dalam ayat tu dia kena baca secara sambung. Sambung daripada belakang ya. Kalau kita tekan ayat ni, ni ayat dia. Ya, itu ayatnya panjang ya, bermula dengan wa in kuntum lagi ya, wa in kuntum. So mana utumina yang ni? Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Sebab itulah dalam tulisan dia masih lagi menggunakan hamzah wasal dengan hamzah qata' yang berbaris dan hamzah qata' yang sukun tu dia berkaki waw. So membaca jangan mat badal kan ya. Fal yu'addil ladzi tak ada ya. So, sebab apa? Sebab hamzah wasal ni dah digugurkan. Dua huruf digugurkan ya, hamzah wasal dengan ya mat ni dua-dua digugur. Jadi zal ni terus kepada hamzah qata'. Jadilah zitu. Itu dalam pembacaan wasal. Sebab itulah dia dituliskan dengan hamzah wasal dan mat hamzah qata' yang sukun tu masih tidak tukarkan kepada waw mat. Ya. Jadi dia dalam bentuk apa? Majhul ya. So kalau majhul ya. So kalau majhul bermakna belum berlaku. Bermakna apa? Makna dia D lah. Ya. So dia dari perkata amina. Amina apa makna dia? Beriman. Percaya. Percaya. Ataupun amanah, ataupun memberi amanah kan, mengamanahkan ya. So di sini bila majhul maknanya telah dipercayai, telah diberi kepercayaan, berikan kepercayaan. Ya, so kalau kita tukar sini bahasa Inggeris ya, kalau nak tukar bahasa Melayu dia tukar Melayu. Yang dipercayai, ni dia ya, yang dipercayai, itulah apa, maka hendaklah fal yu'addi tu ya, fal yu'addi, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Jadi siapa yang diberi amanah itu hendaklah menunaikan amanahnya ya. Fal yu'addi itu maka hendaklah dia menunaikan allazi yang telah diamanahkan amanahnya. Okey ya, itu basically mengakhiri sekarang ni 50 ya. Saya ingat nak mulakan kalimah baru. Doktor, ya. Boleh ulang balik mengapa hamzah qata' tu berkaki waw? Saya tak tangkap tadi. Hamzah wasal tu berbunyi u kan? U.
So bila hamzah qata' bunyi itu bermakna kalimah sebelum hamzah qata' tu seolah-olah berbaris dhammah. Oh, okey. Kan ingat macam yu'minuna kan ya? Ingat lagi yu'minuna. Ingat. Yu'minuna, ya tu baris depan. Jadi hamzah qata' selepasnya tu berkaki waw. Yu'minuna kan? So sama juga hamzah wasal. Kalau hamzah wasal tu berbunyi berbunyi seolah-olah dia mengambil dhammah. Jadi hamzah qata' tu berkaki waw lah. Oh, okey, dia betul. Muskil tu. Dia kita tak ambil kira huruf ketiga tu dhammah kan? Dhammah dan Okey, huruf yang ketiga kita ambil kira sebab tu bunyi u. Kalau huruf ketiga tu baris bawah, dia tak bunyi u, dia bunyi i. Jadi waw tu ganti ya. Waw tu akan ganti ya. Yes. Contohnya imanan ya. Imanan. Okey, yang tu bukan baris bawah, mim baris atas. Ya. Imanan. So kalau imanan, so dia hamzah wasal tu bunyi i, dia bukannya bunyi u. So dia dah ambil kira lah tu. So bila dia bunyi u, jadi hamzah qata' selepasnya kena berkaki waw. Dia berkait juga hukum tajwid tu. Dia memang soroh, nahu soroh ni kita kena belajar sekali baru kita dapat kefahaman dia ya. Masukkan tajwid dia sekali. bacaan dia kalau orang tak tahu tak allazi mina ni, kalau dia baca juga allazi dia tak tahu, dia akan baca dia tak ada benda salah. Ada apa ni, berbeza maksud tak kalau dia Maksud tak? Kalau allazi tu dia maksli tu. Jadi kalau dia terus dia baca allazi mina tu, kalau dia beza, kalau yang pandai tajwid sikit dia akan baca allazi lah. Jadi kalau allazi juga dia baca dia macam mana? Dari segi Tak berubah makna. tak buat mana. Sebab asal dia pun utumina. Allazi utumina ya. Cuma dia wasal kan, dia kena baca Cara baca sahaja. baca saja. Cara baca sahaja. Quran bagi kalimah tu terperinci dan terjawab lah macam tu lah. Ya. Kalau Okey. dia duduk di hadapan awal kalimah pun kita baca U juga kan doktor? Andai katalah tak ada kalimah lain, kita baca U juga. Sebab kita tengok huruf yang ketiga tu. Bergantung ya. Bergantung. Kalau dia jamak sebenarnya bukan baca i. Kalau dia jamak pakai I. Sebab apa? Ta tu tengok kalimah apa ya, bukan kalimah ini ya. Macam kalimah dalam kalimah daripada alif ta ya, ata, dia itumina. Ada kalimah lain, bukannya kalimah ni ya, itu kalimah lain ya. Dia ta baris depan juga. Bukan tumina tu, iaitu ituna, ituni ya. Ituni ada di tempat lain. Itu ni maknanya apa? Mereka menyampaikannya kepada aku. Itu ni. Itu lain. Itu bukan alif mim nun, itu alif taya. Alif taya kepada ata, sebab dia ya tu huruf ialah. So dia ta tu baris bawah. Jadi dia mufrad dia iti. Doktor, kalau kita baca wasal allazi utumina, tu salah dia? Salah. Untuk apa ni, Hafs, Asim, kita tak baca macam tu lah. Qiraat qiraat kita baca allazi utumina. Mana dia faham tajwid tu, tapi dia tak betul lah. Dia faham tajwid tapi dia bacaan lah tak betul lah. Dia kena belajar lah, betul kan?
Ada orang yang tahu pun dia kadang-kadang terlupa dia baca. Dia terlupa je lah. Itu terlupa tablet. Tapi dia kena faham lah ya. Kalau dia faham dia takkan lupa lah. Kalau dia faham, dia tak lupa. Sebab tu saya selalu kata, jangan ingat. Kita faham lebih penting daripada mengingat. So, bila kita faham, biasanya dia tak lupa. Ya. Tapi kalau kita nak hafal, dia akan lupa. Sembatik kan, sembatik. Ya. Okey, nampaknya besoklah saya mulakan ke kalimah baru ya. Kalimah baru itu sepatutnya apa? Billah lah ya, dalam ayat tu billah, lepas tu kita sambung bil yaumil akhir tu dan hinggalah ke hujungnya. So kita sambung besok ya. Tadi saya cuma nak berkongsikan satu kalimah yang saya rasa perlu ya tuan-tuan dan puan-puan memahaminya. Yang jangan ingat ya. Sebab selalu soalan ni dia tujukan kepada saya ya, banyak kali. So elok juga kita memperkenalkannya ya. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih doktor.